Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang ini dapat sama-sama kita meluangkan masa untuk mengulang kaji mata pelajaran Al-Balaghah ataupun Al-Adab wal-Balaghah. Dan insya-Allah pada petang ini kita akan bincangkan satu tajuk yang penting dalam ilmu Al-Balaghah, iaitu At-Tibaq. Baik, apa dia At-Tibaq? Baik, At-Tibaq kalau kita lihat dalam kitab, takrifnya ialah al-jam'u baina asy-syai'i wa diddihi fil kalam. Apa dia? Al-jam'u baina asy-syai'i, iaitu al-jam'u bermaksud himpun, baina asy-syai'i, di antara sesuatu. Sesuatu ini untuk lebih faham kita terjemahkan dengan makna perkataan, satu perkataan. Wa diddihi, dan lawannya, lawan perkataan itu, fil kalami, dalam kalam, dalam cakapan ataupun dalam ayat atau jumlah. Mudah fahamnya ialah dalam ayat, dalam jumlah, dalam kalam itu terdapat satu perkataan dan lawan kepada perkataan itu. Bermaksud dalam ayat ada perkataan yang berlawanan. Sebagai contoh, misal, apa dia? Innallaha khalaqa as-samawati wal arda. Baik. Innallaha, sesungguhnya Allah, khalaqa, mencipta, ia Allah. Dia cipta apa? As-samawati wal arda, menciptakan langit dan bumi. Menciptakan langit dan bumi. Kalau kita lihat perkataan langit dan perkataan al-ard, ialah dua perkataan yang berlawanan. Maka inilah yang dinamakan sebagai tibaq. Ini yang dipanggil sebagai tibaq. Apa dia? Dalam ayat ini, dalam ayat innallaha khalaqas samawati wal arda, terdapat satu perkataan dan lawan kepada perkataan itu. Terdapat samawat dan terdapat al-ard. Samawat dengan ard adalah perkataan yang berlawanan. Jadi kesimpulannya ialah tibaq ialah lawan. Di dalam ayat ada lawan. Lawan apa? Satu perkataan lawan dengan satu perkataan yang lain. Itulah yang dimaksudkan dengan at-tibaq. Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan tentang at-tibaq ini. At-tibaq ini dia ada dua nau'. Okey. Tibaq, at-tibaq ada dua jenis. Pertama dipanggil ijabi, kedua dipanggil salbi. Tibaq terbagi kepada dua. Pertama ijabi, kedua salbi. Baik, apa contoh tibaq ijabi? Contoh tibaq ijabi ini kita dah sebutkan di awal tadi, lawan antara langit dan bumi. Ataupun contoh lain kita boleh bagi, Allah amata wa ahya. Contoh, Allah amata wa ahya. Dalam ayat ini terdapat perkataan amata bermaksud
mematikan. Yani Allah mematikan makhluk-makhluknya. Dan Allah juga ahya, menghidupkan makhluk-makhluknya. Kalau kita lihat kepada ayat ini, terdapat perkataan yang berlawanan. Apa dia? Amata dengan ahya. Maka ini dipanggil tibaq ijabi. Lawan perkataan dengan perkataan. Ataupun dalam istilah Arab disebut kalimah wa aksuha. Didatangkan perkataan dan didatangkan bersamaan dalam waktu yang sama lawan kepada perkataan itu. Secara directly itu dipanggil sebagai tibaq. Baik, beralih kepada salbi. Salbi ini macam mana pula? Baik, kita lihat kepada contoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Baik, kita lihat kepada perkataan ya'lamun dengan perkataan la ya'lamun. Baik, dua perkataan ini kalau kita lihat berlawanan ke tidak? Berlawanan. Hal yastawi alladhina ya'lamun, adakah sama orang-orang yang berilmu walladhina la ya'lamun, dan dengan orang-orang yang tidak ada ilmu. Maka di sini kita lihat lawannya di mana? Lawannya pada perkataan ya'lamun dan perkataan la ya'lamun. Tapi lawannya dia menggunakan perkataan tidak. Maksudnya didatangkan satu perkataan dan didatangkan penafian kepada perkataan itu. Dia lawan secara menambah perkataan tidak di hadapan perkataan yang sama. Contohnya, kurus tidak kurus, gemuk tidak gemuk, kenyang tidak kenyang, besar tidak besar. Itulah contoh tibaq salbi. Dia berlawan, tapi berlawan dengan menggunakan penafian. Datang ke perkataan, kemudian dinafikan perkataan itu. Maka itu dipanggil sebagai tibaq salbi. Jadi di sini ya'lamun lawannya la ya'lamun. Dia lawan dengan menambah la sahaja. Jadi dalam banyak kitab menyebut, maksudnya kalimah didatangkan satu perkataan wa nafyuha, dan didatangkan nafi kepada perkataan itu. Mudah ceritanya dalam perkataan, dalam ayat itu ada perkataan yang berlawanan, tapi berlawannya perkataan itu dengan hanya menambah tidak ataupun la dalam ayat tersebut. Seperti mana contoh yang tersebut tadi, ya'lamun, kemudian lawannya la ya'lamun ditambah la sahaja. Maka di sinilah perbezaan di antara tibaq ijabi dengan tibaq salbi. Tibaq ijabi dia lawan perkataan dengan perkataan yang lain. Perkataan yang lain itu mempunyai maksud yang berlawanan dengan perkataan yang sebelum. Datangkan perkataan lain terus, itu tibaq ijabi. Adapun tibaq salbi ini dia datang ke perkataan yang sama, cuma ditambah la sahaja di hadapan perkataan itu untuk dijadikan lawan kepada perkataan yang sebelum. Maka inilah yang dinamakan sebagai tibaq salbi. Jadi mudah-mudahan para pelajar, anak-anak pelajar Ustaz kasih ini faham apa dia makna tibaq, tarifnya, dan juga contohnya, dan juga nau' kepada tibaq itu sendiri yang terbagi kepada ijabi dan salbi. Jadi mudah-mudahan kita berjumpa lagi untuk tajuk seterusnya, iaitu al-muqabalah. Hadza billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.